Nak tahu kenapa best sangat roti ni? Roti ni tak perlu nak kena uli langsung weh. 3 bahan mudah sahaja. Walaupun kita bancuh lepas tu tak payah uli kan. Dia punya tekstur dia tu hampir sama macam sourdough bread tu. So mula-mula sekali kita kena sediakan bahan kering kita dulu. Ambilkan sedikit tepung gandum ataupun tepung roti. Kemudian kita akan masukkan sedikit instant yeast. Dan lepas tu masukkan sedikit garam dan juga air. Air tu elok suhu bilik lah. Campurkan semua bahan-bahan ni dan gaulkan dia sehinggalah dia sebati. Ini dah tengah malam jadi Ellie malas nak gaul lama-lama. Ellie bancuh je lah dengan tangan. Korang akan perasan mula-mula tu bila kita nak gaul dia tu dia macam berair, melekit macam tu. Tak apa. Memang kita nak biar dia macam tu. Memang dia tak kering sangat pun. Kemudian tutupkan dia dengan plastik macam ni. Dan lepas tu kita akan proofkan dia di tempat yang gelap dan juga suam selama 10 ke 16 jam. Jangan sampai lajak sampai 24 jam ya. So sekarang ni Ellie buatkan dia dalam 10-11 malam macam tu. So Ellie anggarkan esok dalam 12 tengah hari 1 petang macam tu. Dah boleh tengok balik lah kita punya roti ni. Sebelum kita mula membentukkan kita punya dough tu, taburkan siap-siap tepung di atas talam yang nak bakar tu. Yang dilapik dengan baking paper. Nanti tak adalah dia melekat. Alright, so sekarang ni barulah kita ready untuk sediakan roti kita ni. Ambilkan sedikit tepung dan kemudian kita akan tuangkan kita punya adunan tu di atas permukaan yang bertepung tu. Pastikan tepungkan tangan kita juga supaya senang kita nak menguli tu nanti tak pasal-pasal nanti melekit pula kan. Awal-awal tu memang nampak dia macam susah sikit nak bentuk. Tak apa, kita tambahkan sedikit tepung tapi tak payah banyak-banyak sangat. Dalam 2-3 sudu tepung macam tu. Lama-lama tu nampak dia dah macam senang sikit untuk dibentuk. Tak payah nak uli pun. Kita cuma nak bentukkan dia sahaja. Nak bagi dia cantik bulat sikit je. Ambilkan kita punya adunan roti tu dan letakkan di atas talam kita yang nak bakar tu. Memang dia macam melekit-lekit basah sikit tapi tak apa. Asalkan korang buat je teknik macam ni. Sebab tu lah Ellie pesan tadi kita kena letakkan baking paper ni supaya senang untuk kita bentukkan dia macam ni. Dan lepas tu Ellie akan ambilkan tuala dapur macam ni. Bulatkan dia sikit. Dan lepas tu kita letakkan di sekeliling adunan roti kita tu supaya dia naik tinggi dan membulat dengan elok. Dan kemudian tak habis lagi ni. Kita akan tutupkan dia dengan tuala lembap selama 1 ke 2 jam nak bagi dia naik sekali lagi. Okey, so bila kita dah ready untuk bakarkan roti kita, letakkan satu bekas besi, panaskan kita punya oven pada suhu 240 darjah Celsius selama 25 ke 30 minit. Didihkan sedikit air untuk tuangkan dekat dalam bekas tadi tu. Jangan lupa juga untuk checkkan kita punya roti tu. Nampak tu elok je dia naik tu kan. Lepas tu kalau katalah korang nak potong sikit dekat atas roti tu boleh, tak ada masalah. Tapi itulah pisau Ellie tak cukup tajam lah pula. Alright lah, so sekarang ni kita dah sedia untuk bakar roti kita. Dan kemudian kita akan tuangkan kita punya air yang mendidih tu. Steam daripada air dekat paruh bawah tu akan membantu untuk dia kembang dengan cepat dan crispy di luar. Itu teknik ni tu bila kita buat sourdough tu. Kita akan bakarkan dia selama 35 ke 40 minit pada suhu 230 ke 240 darjah Celsius. Memang tinggi. Kalau katalah korang ada 2 para, boleh je letakkan bekas air tu dekat para paling bawah. Tapi Ellie ada 1 je para. Sebab tu lah Ellie letakkan bawah sekali. Lepas tu Ellie letakkan roti betul-betul atas bekas air tu. Barulah roti tu nanti naik, kembang, elok je. Dah siap dah roti kita ni. Senang je kan. Tengok tu cantik je kan. Lepas tu crispy sangat. Memang macam betul-betul roti artisan tu. Ellie baru je keluarkan daripada oven ni. Seelok-eloknya tunggulah sekejap kan bagi dia sejuk. Tapi itulah tak sabar kan. Nak tengok juga rupa dekat dalam tu mana. Tengok tu. Wah, dekat dalam dia. Weh, sebiji macam roti sourdough tu kan. Air pocket dekat dalam tu. Dengan dia punya permukaan crispy dekat luar. Dalam dia pula liat elok saja. Ellie pun terkejut dengan tekstur roti ni weh. Memang Ellie ingatkan roti ni adalah roti sourdough yang beli kat kafe tu. Tengok tu tekstur dia. Memang bikin lapar sengguh. Tak sangka roti ni tak payah uli pun. Tak sabarnya nak makan. Ini kalau makan dia saja pun sedap. Ataupun nak makan dengan mentega pun sedap. Selain daripada tu, korang boleh juga buat resepi garlic bread menggunakan roti ini. Sedap weh. Cuma pakai 3 bahan utama sahaja dan pakai pula roti macam ni. Memang terbaik lah. Ellie wajib ke kita proofkan selama 10 ke 16 jam tu? Ellie memang sarankan macam tu sebab contohnya lah kan. Itu dia. Kita punya roti kita. Panas.
Yang itu Ellie biarkan dalam 3 ke 4 jam, nampak dia dah kembang elok kan. Tapi sebenarnya seeloknya buat semalaman. Sebab kalau katalah korang buat sekejap sangat, dia dekat dalam dia tu jadi macam ni. Nampak? Macam roti biasa je. Dekat dalam belah dalam dia tu. Dalam ni, nampak tu, lubang dia tak banyak. Walaupun dia lembut, dia punya luar pun crunchy elok. Tapi kalau kata korang nak dia betul-betul nampak macam sourdough tu, korang kena buat semalaman. So itu sahajalah resepi kita kali ni. Jangan lupa untuk tag basically bila korang buat. Dan lepas ni kita akan buat resepi garlic bread. Sedap gila. Ellie akan tunjukkan macam mana nak buat dia punya garlic butter spread dekat atas tu. 2 cara. So selamat mencuba. Bye bye. Sedap ni.